أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. Wahai segala orang yang beriman, hendaklah ada kamu itu mendiri akan segala hukum Allah kerana Allah semata-mata. Itu dia. Ayat ni dengar simple tapi makan dalam. Takut. Tuhan kata apa? Tuhan kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu buat kerja Islam ini ikhlas kerana Allah. Tuan, saya dah bagi tahu bulan lepas hadis riwayat Muslim. Satu orang laki-laki daripada penduduk negeri Syam, daripada belah Syria. Dia mai jumpa Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata dekat Abu Hurairah, ayyuhas syekh. Dia kata, tuan syekh, hadisna hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita mai dekat kami ni satu hadis yang hang pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini budaya dalam kalangan para sahabat Nabi. Ini budaya. Budaya apa? Budaya ilmu. Jumpa orang yang rasanya knowledgeable, jumpa orang yang rasanya berilmu, berpengetahuan, dia akan tanya tentang ilmu. Mai daripada negeri Syam, jumpa Abu Hurairah, dia kata, wahai syekh, cerita mai apa yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Hurairah, na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah kata, okey, aku nak cerita satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, di antara orang yang awal-awal dihisab oleh Allah di mahsyar esok adalah orang yang katanya mati syahid. Di antara orang ramai, tuan-tuan, ramai di mahsyar esok, ramai. Siapa dulu dipanggil untuk hisab itu sudah dikira nikmat. Duduk dalam keadaan zahmah, dalam keadaan bersesak-sesak, kaki duduk berdiri atas kaki orang, matahari sejengkal atas kepala, air peluh nak menenggelamkan orang. Dalam keadaan macam tu, siapa boleh keluar daripada suasana itu untuk pergi hisab, itu sudah kira cukup baik. Maka siapa yang dipanggil untuk dihisab itu dah lega dah. Lega pasal apa? Dia boleh keluar daripada zon yang tertekan ni. Nabi kata ada manusia yang dipanggil di antara kalangan yang awal-awal dipanggil untuk dihisab di depan Allah adalah orang yang katanya mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Mai depan Allah diperlihatkan kepada dia nikmat yang bakal diperolehinya. Dinampakkan kepada dia, dia syurga. Duk nampak. Macam mana yang kita wajib beriman, tuan-tuan? Adik-beradik kita, kawan rakan kita, jiran tetangga kita yang dah mati, yang dah masuk dalam kubur ni. Kubur ada tu. Ada kubur yang Allah jadikan raudhah min riyadil jinan. Ada di kalangan hadut dalam kubur tu, kubur depa la ni pun dah dijadikan taman syurga. Dan wal-iyazu billah, minta jauh, ada di kalangan mereka yang duduk di dalam kubur itu hari ni kubur mereka dah jadi hufrah min huffarin niran, dah jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Masuk tu dah tahu dah dia punya ending dia macam mana. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipanggil untuk dihisab di depan Allah yang katanya mati syahid. Sebelum ditanya dia ni, dinampakkan kepada dia yang kata nikmat ni, nampak. Qala Allah, fama amilta fiha. Baru soalan. Tuhan tanya dia, baik, now ceritakan apa yang hang buat masa di atas dunia dulu. Qal, jawab orang ni, qataltu fika. Dia kata, ya Allah, kami berjuang pada jalan Engkau. Dia mengaku, kata dia di atas dunia dulu dia berjuang pada jalan Allah. Pada sangkanya dia mati syahid. Orang yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala awal di padang mahsyar ni, dia bagi tahu dekat Tuhan, dia kata, aku di atas dunia dulu qataltu fika, aku berjuang pada jalan Engkau. Hatta ustushhidtu, sehinggalah aku mati syahid. Dia mengaku benda tu di depan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah, kazabta. Tuhan kata, kamu dusta.
Tuhan kata kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Tuhan kata sebenarnya hang berjuang kerana nak orang kata hang berani. Tuan-tuan, margin, garisan di antara ikhlas dengan bangga diri ni sangat halus. Sangat halus, satu garisan yang sangat halus. Kadang-kadang kita tak sedang, kita duk ingat kot kita berjuang. Rupa-rupanya dak, kita duduk balik sana garisan. Dia ni kata di depan Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika, aku berjuang kerana-Mu ya Allah. Tuhan kata dah, hang dulu berjuang kerana nak orang kata hang ni jari, hang ni berani. Faqad qila, Tuhan kata dan betul, semua orang di atas dunia kata hang berani. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat pi pegang dia, diseret dia di atas muka dia. Oi tuan-tuan, kalau tak pegang dia bawa keluar tak apa. Hadis sebut perkataan apa? Fasuhiba ala wajhihi. Suhiba ni maksudnya pull out. Fasuhiba ala wajhi, maka ditarik dia ni keluar di atas mukanya, maknanya hilang. Hatta ulqiya finnar, dicampakkan ke neraka. Dibawa orang yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma, dia ni di atas dunia ulama. Di atas dunia ni ta'allamal ilma, dia belajar ilmu, dia mengajarkan ilmu. Dia di atas dunia ni orang kenal dia kata ulama. Dia ni di atas dunia dia anggap sebagai tempat reference, tempat rujuk orang semua. Wa qara al-Quran, dia ni semasa di atas dunia dulu dia belajar ilmu, wa 'allamahu, dia mengajar pula ilmu, wa qara al-Quran, satu orang yang kerja baca Quran hari-hari. Fa utiya bihi, wa mai depan Tuhan. Fa 'arafahu ni'amahu fa 'arafaha, ditunjukkan kepada dia, kalaulah betul hang ni dulu ulama, ikhlas dan sebagainya, dinampakkan tempat nikmat syurga kepada dia. Qala Allah, Tuhan kata fama amilta fiha, Tuhan kata atas dunia dulu apa yang hang buat? Dia kata ta'allamtul ilma, aku belajar ilmu, wa 'allamtuh, dan aku ajar orang pula ilmu yang aku ada, wa qara'tu fikal Quran, dan aku baca Quran hari-hari kerana-Mu ya Allah. Qala Allah kazabta, Tuhan kata hang bohong. Lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim, tapi betul hang belajar ilmu, tapi yang hang nak sebenarnya apa dia? Semua masyarakat kata hang orang alim. Itu yang hang nak sebenarnya. Dia mengaji, pergi jadi satu orang yang berilmu, jadi figure dalam masyarakat, tapi sebenarnya yang dok ada dalam hati hang syok orang dok kata hang satu orang yang alim. Wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari. Betul hang baca Quran hari-hari, tapi tujuan hang sebenarnya apa dia? Supaya orang kata hang qari. Semua orang duk tunggu, malam ni dia jadi imam cantik. Hang syok benda tu. Hang gila kepada puji-pujian. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mengetahui. Kemudian diperintahkan kepada dia ni diseret di atas muka dia, dicampak ke neraka. Wal ayazu billah. Dibawa amai orang yang ketiga, wa rajulun wassa'a, satu orang laki-laki yang diluaskan rezekinya, orang kaya. Atas dunia kaya, duit ringgit banyak, hidup senang. Wa a'tahu min asnafil mal kullih, bahkan kaya dia ni sampai ke tahap apa dia? Dia pernah bagi duit dia habis untuk tujuan kebajikan. Habis. Bawa mai depan Allah, ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia dapat kalau dia ikhlas betul di dalam infak, dalam membelanjakan harta pada jalan Allah. Tunjuk kalau hang ikhlas betul, ini tempat hang, ini syurga dan sebagainya. Allah tanya dia, apa hang buat di atas dunia dulu? Dia kata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Dia kata, ya Allah, apa juga yang Allah rezekikan kepada aku atas dunia, aku belanja habis untuk jalan Allah, aku tak tinggal apa untuk aku buat tu kerana ikhlas, semata-mata ikhlas kerana-Mu ya Allah. Tuhan kata kazabta, hang bohong. Sebenarnya hang buat macam tu liyuqal huwa jawadun, hang buat tu kerana hang nak orang kata hang ni jawad, generous, pemurah.
Faqad qila, atas dunia sebut nama hang, semua orang buat ibu jari naik. Oh betul, dia ni memang pemarah betul. Mana nak cari orang macam ni punya pemarah. Diseret di atas muka, dicampak ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, takut benda ni. Masing-masing kita ni, masing-masing cerita, masing-masing kena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab garis pemisah di antara ikhlas dengan hak satu lagi ni sangat halus.